Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pameran persembahan ini telah dapat dilakukan dengan jayanya dan dilancarkan dengan sama oleh pihak Museum dan Galeri Tunku Fazil Yayasan. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Encik Ahmad Nizam Muhammad Ali selaku pengarah dan koordinator sebenarnya pameran ini. Dalam koleksi pameran ini adalah merupakan karya-karya yang saya cipta sebenarnya dari sejak saya jadi pelajar, yang mengambil tulisan penulisan kreatif pada tahun 1974 untuk kertas skrip untuk projek akhir penulisan kreatif yang pada masa itu dikendalikan oleh Allahyarham Syah Ahmad, dan juga beberapa profesor lain yang mengendalikan khusus penulisan kreatif. Khusus penulisan kreatif ini adalah anjuran Kementerian Kebudayaan dan Sultan waktu itu bersama Dewan Bahasa dan Pustaka. Itu hubungan sebenarnya antara kebudayaan, kesenian dan sastra dengan Dewan Bahasa ini amat rapat. Wakil Dewan Bahasa pada hari ini alhamdulillah terima kasih. Jadi untuk pameran kali ini saya memaparkan suatu ruang lingkup yang luas, iaitu karya yang saya hasilkan semasa pelajar sebagai kertas projek akhir, yang mana disiarkan projek ini, puisi-puisi ini yang saya namakan sebagai puisi konseptual, dan disiarkan oleh majalah jurnal masa kini yang pertama, yang mana puisi ini adalah Profesor Emeritus Shannon sendiri dan beberapa orang lagi dalam itu. Dan sebahagian perkara ini telah saya tes, seruji, menghantarnya ke Dewan Sastra pada tahun 1975-76, dan sebahagian adik dan perkara itu telah diterbitkan oleh Dewan Sastra. Jadi itulah yang satu rentetan bagi saya sejarah dalam penulisan saya, yang mana memberikan keyakinan kepada saya. Dan ini terus dimajukan ajar konseptual ini, puisi konseptual, iaitu adaptasi sebenarnya daripada karya seni konseptual. Jadi kalau tuan-tuan dan puan biasa seni konseptual, tak ada masalah. Jadi itulah dia sedikit gambaran saya kasar mengenai apakah yang telah saya paparkan. Cuma saya majukan lagi dengan menggabungkan dengan seni digital. Kerana semasa saya membuat karya ini semasa tahun 75-76 sebagai pelajar tahun akhir seni halus, dekan seni halus ini, masa itu semuanya analog, pakai typewriter, Indah Tok Ibrahim dari pena dan anak alam. Jadi banyak yang kita gunakan analog pakai typewriter lama, tetapi dengan adanya digital ini pakai semuanya Hasnul ni di sini, memudahkan kerja-kerja itu, kerja tampal, kerja untuk mengubah suara sebagainya berlaku dengan hebat sekali. Jadi ini adalah satu karya yang dipaparkan merangkumi period proses kreatif itu selama lebih kurang 50 tahun. 73 saya masuk sebagai pelajar seni halus batch kedua. Saya adalah pelajar seni halus batch kedua tahun 73 masuk 73. Dan ini adalah sesuatu yang kita ada passion, kita sabar hingga kan menjadikan suatu realiti. Dahulu susah nak buat grafik, nak buat apa itu nak pakai perkuasaan yang lama. Dan koleksi yang menarik dalam pameran ini adalah beberapa gambar imajian yang saya ambil dalam lawatan saya ke Eropah, iaitu dan juga ke Timur Tengah, khususnya di UAE. Saya melawat, mengambil dan juga melihat museum dekat karya seni yang hebat di Spanyol dan di Portugal. Bahkan saya juga melawat Granada,
dan juga khususnya Alhamdulillah Institute ya, dan melihat karya-karya itu dalam konteks konseptual ya. Jadi itu adalah suatu yang saya rasa pengalaman yang sangat unik dan menarik dalam memahami dan juga menganjurkan satu konsep ya, musik konseptual. Saya rasa musik konseptual ini adalah suatu yang unik, tapi tidak bukanlah baru ya, betul ya. Dan ini saya dengan itu saya paparkan untuk tetapan ya tentang benda buangan ya. Saya akan membacakan saja yang bertajuk Sang Hujan XX. Tajuk puisi ini berbentuk konkret dan tak ada perkataan. Sebenarnya titik-titik campur tolak bagi minus angka 300 gambaran ya. Dan hujan ini adalah sesuatu yang berbentuk mutiara. Dipanggil juga sebagai diamond poetry. Tahun 1980-an di US itu popular dan poetry yang puisi yang ditulis dalam bentuk mutiara diamond ya. Segala puji bagi Allah, kadar ilahi, kita mengucapkan syukur kerana pada petang ini kita semua dapat meluangkan masa untuk sama-sama meraihkan satu lagi koleksi khas, pameran khas refleksi oleh Dr. Ismail Abdullah. Saya kenal Dr. Ismail Abdullah ni masa saya kecil lagi, bukanlah kecil, lebih remaja daripada disebutkan tadi, semasa saya join Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan tahun 1991. So, tapi selepas itu Pusat Seni berpisah daripada Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan. Saya tinggal di kemanusiaan, tetapi masih mengikuti karya-karya sastra. Lalu ada satu bahagian kesusastraan yang tinggal di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan pada ketika itu. Jadi alhamdulillah, setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan kepada Dr. Ismail. Dan setiap kali kita nyanyikan lagu Menara Ilmu itu, saya selalu tengok lirik ditulis oleh Dr. Ismail Abdullah. Satu tepukan yang saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada pihak Museum dan Galeri Tengku Fauziah atas inisiatif yang dibuat pada petang ini untuk sama-sama kita kongsikan satu refleksi koleksi karya-karya Dr. Ismail Abdullah yang seharusnya kita ketengahkan dan sama-sama kita sanjungi untuk kita supaya lebih ramai khalayak mengetahuinya dan dapat digunakan sama ada sebagai panduan, sebagai saya tidak menulis dalam bentuk sastra, tetapi saya appreciate terutamanya karya-karya seni di mana saya rasa merupakan terkesan saya dengan karya-karya sastra ini kerana membawa kita ke, saya kongsikan pengalaman juga ya. Ada masa-masa kita dalam perjalanan hidup kita ini, kita diuji dan dengan pelbagai judugaan ya. Setiap orang ada ceritanya sendiri. Bagaimana kita menghadapi cabaran-cabaran itu sama-sama, sama ada sokongan sosial atau sebagainya. Saya dapati karya sastra, karya-karya seni ini merupakan salah satu cara kita dengan menghayati dan menggunakan karya-karya sastra ini untuk mengatasi masa-masa kita diuji itu, selain daripada kita berdoa dan sebagainya, merupakan salah satu platform yang saya rasa amat terkesan dengan diri saya lah sendiri, yang mana
saya banyak membaca novel dan juga karya-karya seni apabila dalam masa kesedihan, semasa kesedihan, kerana ianya membawa kita menjiwai perkara itu dan kadang-kadang kita lupa sekejap apa-apa kesedihan ataupun apa-apa juga dugaan yang kita hadapi. So saya di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, kita juga melihat bagaimana rakan-rakan seni memperjuangkan seni dan juga karya-karya sastra yang sepatutnya menjadi satu platform yang amat penting diketengahkan. Jadi pada petang ini sebagai tanda saya mewakili Naib Chancellor Datuk Seri Profesor Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad, yang terpaksa menghadiri majlis lain. Kita sama-sama menghargai karya seni ataupun yang mana Dr. Ismail Abdullah yang bersama-sama kita sejak tahun 1983 di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan. Kemudian apabila pusat seni dipindahkan berpecah dengan USM, ada satu perkembangan ilmu, saya rasa pada mana sama-sama komunikasi salah satu lagi yang berpisah. Jadi saya difahamkan karya-karya yang dipamerkan pada hari ini amat signifikan dan mempunyai makna yang tersendiri. Karya-karya puisi dan seni konseptual, baru hari ini saya tahu ada makna seni konseptual tu. Pertama kali saya minta maaf, saya pun tak pernah menjiwai. Jadi hari ini saya jumpa satu kata baru, iaitu puisi dan karya-karya puisi dan seni konseptual yang dihasilkan sejak zaman pelajarnya di tahun 1973. Tahniah saya ucapkan, dan saya rasa ramai lagi di dalam dewan ini yang belum lahir pada ketika itu, dan kita sama-sama hayati dan kita hargai karya-karya yang dan dipamerkan pada hari ini. Tuan-tuan yang perempuan yang saya hormati sekalian, USM sentiasa memberi perhatian dan sokongan yang kuat terhadap kemajuan dan disiplin seni, sastra, budaya di universiti. Dalam hal ini, Universiti Sains Malaysia juga telah memperkenalkan akademik sikit, kita memperkenalkan satu track kenaikan pangkat baru, iaitu yang mengambil kira mengiktiraf bidang seni, budaya dan sebagainya juga, yang mana kalau sebelum ini kita memperbanyakkan bidang hal-hal penerbitan sahaja, tetapi kita memberi komponen yang besar dalam bidang hal-hal seni ini. Jadi kita perkenalkan satu track baru, iaitu seni kreatif juga sebagai salah satu track dalam kenaikan pangkat yang diperkenalkan sekarang. Yeah. Experience yang you can relate, that is context, arti konteks kan. So this one, kalau Alian kata ini magnet ni, ratib ni, kalau tengok 3 ni, ratib semua ni. La ilaha illallah, Allah, ini tasbih. Selalu macam ni, nak cuba faham. Ada kita menulis kan, selalu kita akan tulis juga tak dia punya makna ataupun apa yang tersirat. Okay, there is a big thing, theory of prejudice. Prejudice means
it is bias. It depends on what How you you have your interpret. mind. Yeah. Whatever your bias you have, politics, psychology, philosophy, geography, you know, pemakanan. This become the facts, the factor Ini yang behind tersurat, yeah. yang tersirat tu. Yes. Sifat So interpretasi. depends on what you like. You know? Yeah. You like and dislike. This prejudice, kan? Or context. In what way? You know? Kalau misalnya anak alam buat persembahan ni, kosong. Kalau ada lah yang mencela penonton, kadang-kadang memang ada yang pilih kita buat show Literasi. apa yang kosong. Okey. Dia tidak pakar ni nampak. Aku nak masuk tadi bongkar dia. Aku tak nak interpret. Itu betul yang Jangan Apa yang kosong? Okey. Bagilah. ini sama akhir. Ini sama akhir saya yang perjalanan kita nonton sampai. Satu projek akhir kan, akhir kan. So tadi kita kosong kan. Jadi bagi saya kalau hujan tu start dengan satu point. Saya feel kan dia Cantik. dan dia akan kembang besar dan dia can be multiplying can be million if you what you know kan multiplying them can million can be drop and so Habis. that's it Tapi nama tak 50 tu lah tu. yeah you can be any number Any numbers. or you can do it you can go on continue Itu. this one you can continue after this maybe you can continue again this one Itu dia buat saya tak faham. continue You know, I know.